Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Seperti yang kamu sedia maklum, saya Cikgu Fazril akan mengajar kamu mata pelajaran sains bagi tahun ini. Baik, pada sesi pelajaran yang lepas, kita mempelajari mengenai kemahiran saintifik. Seperti yang kamu tahu, kemahiran saintifik terbagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains, KPS, dan kemahiran manipulatif, KM. Pada sesi yang lalu, kamu telah mempelajari 4 daripada 12 KPS yang ada melalui sedutan video. Hari ini, saya akan terangkan semula KPS yang pertama sehingga yang keenam. Perhatikan komik di dalam buku teks sini. Situasi yang pertama. Terdapat dua orang pelajar yang sedang berbual. Pelajar pertama menyatakan pemerhatiannya terhadap sampah sarap yang sudah lama berada di situ dan semakin hari semakin banyak. Manakala pelajar kedua menyatakan bau sampah tersebut tidak menyenangkan. Jadi, KPS yang terdapat dalam situasi ini ialah memerhati. Memerhati ini menggunakan deria untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena yang berlaku dengan menggunakan deria sentuhan, penglihatan, pendengaran, bau dan rasa. Contoh di dalam situasi ini, Meme dan Jarjit menggunakan deria penglihatan dan deria bau semasa melakukan pemerhatian terhadap keadaan sampah. Seterusnya, mereka berbincang tentang cara untuk melupuskan sampah tersebut. Mael datang dan bertanya apa yang perlu dibuat. Meme mencadang untuk kitar semula sampah tersebut. Jarjit pula setuju dan mencadangkan untuk mengasingkan sampah mengikut jenisnya. Mereka pun mengumpulkan dan mengasingkan sampah. Meme mengumpul kertas, Fizi barang kaca, Jarjit barang logam seperti tin minuman dan Mael botol plastik. Berdasarkan situasi tersebut, terdapat dua KPS yang ada. Agak-agak kamu apa? Baik, kita tengok perkataan yang ditebalkan. Yang pertama, berbincang. Semasa mereka berbincang, KPS yang diamalkan ialah berkomunikasi. KPS berkomunikasi ini adalah kemahiran yang beri penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik. Contoh seperti jadual, graf, rajah atau model. Di dalam situasi ini adalah secara lisan, iaitu menggunakan perkataan. KPS yang kedua, perkataan asingkan. Mereka mengasing sampah tersebut. Ini adalah KPS mengelas. KPS mengelas adalah kemahiran mengasingkan dan mengumpulkan ciri-ciri sepunya dan berbeza yang dikenal pasti. Di dalam situasi ini, para pelajar ini mengumpulkan sampah mengikut ciri yang sama dan mengasingkannya mengikut ciri yang berbeza, iaitu kertas, barang-barang kaca, barang-barang logam dan juga botol-botol plastik. Kita bergerak ke situasi seterusnya. Mael menimbang tin aluminium sebelum dijual. Mael juga meramalkan akan memperoleh RM8 dari hasil jualan tin aluminium. Kemudian, penjual menyatakan harga tin aluminium adalah RM4 1 kilogram. Dalam situasi ini terdapat dua KPS. Apa ya? Baik, KPS-nya ialah mengukur menggunakan nombor. KPS ini adalah kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Contoh pada situasi ini, Mael menimbang tin aluminium menggunakan alat penimbang
dan unit piawainya ialah kilogram. Contoh lain adalah mengukur tinggi dengan unit sentimeter, mengukur suhu menggunakan unit darjah Celsius dan sebagainya. KPS seterusnya ialah meramal, iaitu kemahiran membuat jangkaan terhadap peristiwa yang akan berlaku. Tetapi, ramalan bukan hanya dibuat secara tekaan semata-mata. Ianya berdasarkan pemerhatian, data, pengalaman lalu dan pola. Di dalam situasi ini, Mael meramal berdasarkan pemerhatian ke atas tin aluminium dan pengalaman beliau yang banyak dalam dunia perniagaan. Situasi berikutnya. Jarjit sedang menanam sisa makanan. Fizi bertanya, kenapa perlu ditanam? Jarjit menjawab supaya sisa makanan dapat mereput dan meme menambah, baunya juga akan hilang. KPS yang diamalkan ialah membuat inference, iaitu kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Sama seperti di dalam situasi. Inference-nya ialah mereka menanam sisa makanan kerana supaya sisa makanan mereput dan menghilangkan bau busuk. Seterusnya, di dalam situasi, mereka dapat membersihkan keadaan kawasan tersebut. Okey. Jadi, kita dapat mengenal pasti 6 kemahiran proses sains yang terdapat di dalam situasi ini. Baik, ini adalah tugasan kamu. Tugasan yang pertama adalah bertajuk kumpulkan yang sama. Arahannya, kelaskan objek di bawah kepada bahan yang boleh ditarik oleh magnet dan tidak boleh ditarik oleh magnet. Baik, tugasan ini menguji kemahiran mengelas, iaitu kamu perlu mengelas bahan-bahan tersebut kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama ialah boleh ditarik oleh magnet. Kamu perlu kenal pasti bahan yang mana yang boleh ditarik oleh magnet. Sebagai contoh, jarum. Jarum boleh ditarik dengan magnet. Kumpulan yang kedua, tidak boleh ditarik oleh magnet. Dan kamu perlu kenal pasti bahan yang mana yang tidak boleh ditarik oleh magnet, iaitu pemadam. Okey, saya berikan dua contoh untuk dua kumpulan tersebut. Murid-murid tidak perlu melukis bahan-bahan ini dan tak perlu menulis kesemuanya. Hanya perlu tuliskan tajuk, kemudian lukiskan gambar rajah ini. Objek, dua kotak ini boleh ditarik oleh magnet dan tidak boleh ditarik oleh magnet. Seterusnya, nama-nama bahan yang diambil daripada atas. Terdapat 10 bahan. Seterusnya, ini adalah tugasan yang kedua, iaitu mengenai inference. Arahannya ialah tuliskan inference untuk pemerhatian berikut. Pemerhatian yang pertama, baju itu basah. Inference seperti yang saya terangkan sebelum ini, ianya adalah kesimpulan awal. Apabila kita memerlukan pemerhatian, kita tengok kesimpulan awal kita apa. Sebagai contoh, baju itu basah kerana baru dibasuh. Ini bermaksud baju itu belum sempat kering, baru dibasuh dan baru dijemur. Inference kamu mungkin ada inference lain yang betul, seperti baju itu dijemur dalam keadaan yang mendung, dalam cuaca yang mendung. Jadi, masih lagi basah. Okey, inference terdapat beberapa jawapan yang betul, tetapi semestinya munasabah. Baik, setakat ini sahaja dahulu untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Buat latihan ataupun tugasan kamu di dalam buku ataupun kertas
Kemudian tangkap gambar, hantarkan kepada nombor WhatsApp saya secara personal. Terima kasih. InsyaAllah kita bertemu semula pada jadual subjek mata pelajaran sains yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.